Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar bidang sirah. Eh, bagi tahun 4, tajuknya Janji Setia Penduduk Yathrib, penduduk Madinah. Oke, kita tengok uh, melalui video, nanti Ustaz akan terangkan. Okey, kita tengok yang first kali kita belajar tentang orang Yathrib. Yathrib ni dulu ini nama lama bagi Madinah Okey. Sekarang ni Madinah lah, dulu dipanggil Yathrib. Dulu bumi dia bumi Yathrib ni memang daripada dululah subur, ada tanaman, ada buah-buahan. Okey, ini tengok orang pekerjaan dia mereka bertani, berdagang. Tapi kebanyakan mereka ni menyembah berhala. Okey, kita tengok uh, orang Yathrib ni dia terdiri dari pelbagai kabilah. Kabilah ni macam kaum lah kaum apa macam kita ada Jawa, ada Banjar kan. Dia ada Aus, ada Khazraj. Dan dalam masyarakat Arab tu sendiri di Madinah tu ada pula ada orang Yahudi. Yahudi pun ada pecah-pecahan dia juga. Ada Bani Nadir, ada Qainuqa, ada Bani Quraizah. Dia orang ni selalu bergaduh lah, selalu berperang. Lepas tu dia orang anggap, dia orang kata Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka ni lah. Okey, kita tengok disebabkan dakwaan tersebut, orang Madinah dulu ni dia tertunggu-tunggulah uh, apa nama tunggu Nabi muncul. Jadi pada tahun ke-11 bila mereka tahu ada Nabi di Mekah 6 orang lelaki, kena ingat 6 orang lelaki datang menunaikan haji, lepas tu dia peluk Islam. Dia ni orang terawal lah masuk Islam di Madinah ni, di Yathrib. Okey. Jadi mereka datang ke Mekah sambil menunaikan haji tu, diorang janji akan sebarkan Islam di Madinah pula. Kena ingat Mekah, Madinah. Jadi diorang ni dari Madinah, dari Yathrib. Dia pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah, dia tunai haji, lepas tu dia peluk Islam, dia tunai haji kan. Okey. Lepas tu dia berjanji dia akan sebarkan Islam di Madinah, di Yathrib. Tengok. Dia kata akan bertemu Nabi pada musim haji tahun seterusnya.
Okey, tengok tahun seterusnya pula 5 daripada 6 orang yang yalah tahun pertama tu datang 6 orang. Datang 6 orang. Jadi pada tahun seterusnya ada 5 daripada 6 tadi tu dia datang jumpa Nabi, lepas tu dia bawa pula 7 orang lagi. Jadi semuanya baru masuk Islam. Jadi kita nampak walaupun Nabi masa tu di Mekah, tapi orang dari Madinah, dari Yathrib datang. Jadi dia datang mula-mula 6 orang. Lepas tu sekarang dah jadi 12 orang, 13 lah ya. Okey. Okey, kita tengok Jadi bila dia apa ni? Bila dia berjumpa Nabi pada tahun yang kedua tu, Nabi minta dia orang berjanji. Dia tu sebab ni namanya perjanjian. Kita berjanji. Jadi nama perjanjian tu perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ni ada dua. Jadi ni perjanjian Aqabah yang pertama. Mula-mula tidak syirik pada Allah, lepas tu tidak mencuri. Tengok boleh nampak ayat nombor 3-nya. Okey, tidak berzina, tidak membunuh anak perempuan, tidak melakukan fitnah, setia kepada Rasulullah. Ini isi-isi perjanjian Aqabah pertama. Macam kamulah, contohnya baru masuk kelas Ustaz, Ustaz suruh kamu janji. Kali pertama Ustaz suruh janji sikit je dulu, 6 je dulu. Nanti datang lagi sekali masuk kelas seterusnya Ustaz suruh kamu janji lagi. Macam itulah kan. Jadi masa tu orang yang baru masuk Islam tu walaupun sedikit tapi dia orang ada buat perjanjian. Dia ada berjanji dengan Nabi. Nabi minta dia berjanji. Okey. Okey, jadi sebab dia orang ni baru masuk Islam, jadi dia lepas dia perjanjian tu dibuat, perjanjian Aqabah pertama ni dibuat, dia seronoklah nak mentaati perjanjian tu. Jadi lepas tu bila dia nak balik ke Yathrib, nak balik ke Madinah, masa tu tak nama Madinah lagi lah ya, Yathrib. Jadi bila dia nak balik ke Yathrib, Nabi utuskan seorang orang yang pandai untuk ajar, nama dia Mus'ab bin Umair. Dia pergi ikut sekali balik ke Yathrib untuk ajar Islam. Yalah masa tu kan dia baru masuk Islam kan. Jadi kena hantar seorang yang pandai ajar. Jadi itu bukti mana Nabi dia jenis kalau apa-apa berkaitan dakwah, lepas tu nak kembangkan ilmu ke, dia sangat prihatin. Jadi kenapa 6 perkara tu ada dalam perjanjian Aqabah pertama? Tengok yang pertama, manusia tidak ada pedoman dalam kehidupan. Masa tu orang hidup tak ada Islam. Jadi dia suka-suka hati je. Tak semayang, lepas tu sembah pun sembah macam-macam lah, sembah matahari lah, sembah binatang lah. Jadi itu sebab ada buat perjanjian Aqabah pertama. Kan dia suruh tadi jangan syirik pada Allah kan. Okey, tengok yang kedua, menjamin hak masyarakat selamat. Kan tadi dia kata jangan berzina, jangan itu, jangan ini, untuk memastikan kita hidup selamat. Itu sebab kita dalam Islam ni memang selamat insya-Allah.
Jadi ini antara sebab-sebab kenapa Nabi memilih untuk membuat 6 janji tadi. Okey, tengok tadi mula-mula tahun ke-11 kenabian berapa orang? 5, 6. 6 kan? 6. Tahun yang kedua datang pula 5 campur 7, 12. Jadi 6, 12. Jadi pada tahun yang ke-13 pula, 11, 12, 13. Pada tahun yang ke-13, daripada sikit tadi, tiba-tiba dah jadi 70 orang. Dalam 70 orang tu pula ada 2 orang wanita datang sekali. Jadi Nabi terus minta mereka berjanji setia yang akan dinamakan dengan perjanjian Aqabah ke-2. Ingat ada 2 perjanjian tu. Jadi disebabkan dah ramai, jadi Nabi memberi inilah meminta dia orang buat perjanjian, minta mereka berjanji supaya yang pertama tengok dengar taat Nabi Muhammad dalam semua keadaan. Kena taat pada Nabi. Janji yang kedua pula untuk 70 orang tadi kan, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Dia tak perkenalkan konsep ni lah, konsep zakat, konsep wakaf. Nampak? Seterusnya Nabi minta apa lagi? Menyeru manusia, makna kita ajak pula manusia untuk buat baik dan tolak benda-benda yang tak elok. Lepas tu yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Pada masa tu cabaran jadi orang yang baru masuk Islam memang sangat susah. Jadi Nabi minta mereka berjanji supaya tabah. Jadi yang kelima pula, melindungi Nabi sebagai melindungi diri dan keluarga sendiri. Ini disebabkan beriman kepada Allah, Nabi kan. Jadi kita kena sayang Nabi. Jadi sampai tak kita melindungi Nabi. Okey, kalau kamu tahu kan lepas tu mula-mula Nabi kan 13 tahun berada di Mekah kan. Lepas tu dia pindah, ada berhijrah, ingat tak? Pernah dengar kan Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi antara sebab Nabi boleh berjaya berhijrah tu sebab ada perjanjian Aqabah ni. Ya. Bila dia dah buat perjanjian, jadi orang Yathrib pun dah bersedia untuk menerima Islam. Itu sebab Nabi daripada Mekah, lepas tu dia berhijrah pula ke Madinah untuk sebarkan lagi Islam tu. Jadi itulah kepentingannya perjanjian Aqabah. Yang pertama dan kedua. Kena ingat, perjanjian Aqabah yang pertama tu dia lebih ringkas, ada 6 poin saja kan. Perjanjian yang Aqabah yang kedua dia lebih mendalam. Masa tu umat Islam dah lebih bersedia, orangnya pun dah ramai. Okey, itu sahaja daripada Ustaz.
Nanti ustaz akan bagi aktiviti dan kamu akan bagi jawapan, akan buat latihan. Okey, Assalamualaikum.